Alhamdulillah, syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya. Dengan pilihannya, maka pada malam ini dapatlah kita bersama-sama sekali lagi berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini maksudnya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa namanya menghidupkan ilmu-ilmu agama? Kerana pada zaman Imam Al-Ghazali, ramai orang ada ilmu agama, ramai yang bertaraf ulama, tetapi ilmu-ilmu agama ini seolah-olah mati. Dia tidak ada roh. Apabila Imam Al-Ghazali melihat situasi macam ini, dia pun mengambil satu inisiatif. Dia mengarang sebuah kitab besar yang bernama Ihya Ulumuddin, yang maksudnya menghidupkan ilmu-ilmu agama, supaya ilmu-ilmu agama ini kembali ada roh sebagaimana pada zaman-zaman sebelumnya. Pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini tidak lain tidak bukan, ialah untuk menyeimbangkan 3 tungku fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Yang mana fardu ain ini jatuh ke atas semua orang. 3 tungku fardu ain ini ialah tauhid, fiqh dan tasawuf. Jika tidak ada salah satu tungku, maka tak bolehlah kita nak meletakkan kawah keagamaan kita. Dah tentu kawah tadi dia akan terbalik. Benda ini selalu dah kita ulang-ulang. 3 tungku fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita masuklah kali yang ke-18. Dan sekarang ini bulan Januari, maksudnya sudah masuk tahun yang ketiga. Kali yang ke-18 kita masih berada dalam kitab ilmu. Kitab Ihya ini dia ada 40 kitab di dalamnya. Dan kitab yang pertama nama dia kitab ilmu. Kita sekarang dalam kitab ilmu, masih kali yang ke-18. Kalau di tempat saya, di kampung saya mengajar minggu, setiap minggu, seminggu sekali. Jadi kitab ilmu ini boleh diajar secara lebih terperinci dan berjaya diselesaikan dalam 82 kali kuliah. 82 kali kuliah, selesailah kitab ilmu, iaitu kitab yang pertama daripada 40 buah kitab dalam kitab Ihya. Cuma di majlis, di masjid PGA ini kita tak boleh nak ajar terperinci, sebab kuliah kita pun sebulan sekali. Tuan-tuan bayangkanlah kalau secara terperinci 82 kali. Tolak dengan bulan Ramadan, tolak dengan waktu yang saya tak dapat hadir, mungkin nak habis kitab ilmu itu saja pun akan ambil masa 8 tahun, 7-8 tahun. Jadi terpaksa kita ringkaskan. Jadi kupasan pada malam ini tajuk dia ialah debat Islami, sejarah debat dan adab-adab debat. Jadi sebelum kita bergerak meneroka lebih lanjut ke dalam kitab Ihya ini, marilah sama-sama kita mengimbas kembali pengajian sebelum ini, supaya pengajian kali ini dia ada kesinambungan daripada pengajian yang sebelum. Dalam kuliah kali yang ke-17 yang lalu, kita cerita tentang kadar terpuji daripada ilmu-ilmu yang terpuji. Persoalannya, sejauh mana sesuatu ilmu itu dikatakan terpuji? Sesuatu ilmu itu terpuji mengikut kadar masing-masing, mengikut kadarnya masing-masing. Bagaimana pembahagian ilmu dan kadarnya? Ada 3 jenis pembahagian ilmu. Yang pertama, ilmu ni kalau sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Kalau sedikit pun tercela, banyak pun tercela. Ilmu apa tu? Contohnya ilmu nujum, ilmu perbintangan, tilik nasib, dan ilmu sihir. Ilmu sihir ni kita belajar sikit pun tak elok, belajar banyak pun tak elok. Sikit pun mudarat, banyak pun mudarat. Jenis yang kedua, ilmu yang sikit pun bagus, banyak pun bagus. Ni ilmu apa pula ni? Contoh dia ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah ni sikit pun bagus, kalau banyak pun bagus. Dia baik. Dan yang ketiga, ilmu ni kalau dia tu cukup kita belajar, terpuji.
Tapi kalau kita belajar lebih dengan mendalam lagi, dia dah tak terpuji lagi. Apakah contoh dia? Contoh dia ilmu-ilmu fardu kifayah. Apakah ilmu yang terpuji setinggi-tingginya? Ini ilmu yang paling hebat lah, iaitu ilmu tentang Allah. Tapi ilmu tentang Allah ni, disebabkan dia tu ilmu yang tinggi, kita pun nak mencapai makam yang tinggi itu pun susah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, ilmu tentang Allah ini ibarat laut yang tidak diketahui dalam. Laut dalam mana tak tahu. Para perenang hanya dapat merenangi pantai dan tepinya sahaja, sekadar yang mungkin ditempuhnya. Tak dapat menempuh segala tepinya selain para nabi dan wali, serta para ahli ilmu, yakni ulama, menurut tingkat masing-masing yang berbeza kesanggupan dan berlebih kurang takdir yang dianugerahi Allah Ta'ala. Maksud dia, ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni diibaratkanlah, bukan sama-sama betul-betul sama, diibaratkan seolah-olah lautan yang sangat dalam, tak tahu dalam mana. Dan orang yang hebat-hebat, termasuklah nabi-nabi, para wali, para ulama pun sekadar berenang di tepi-tepi laut tu saja. Yang ke tengah laut pun mereka tak sampai, apatah lagi nak menyelam ke dalam laut. Lagilah tak boleh. Itu keadaan para ulama, para nabi, para wali. Berenang di tepi-tepi laut tu saja. Laut ilmu tentang Allah tu tadi. Bagaimana dengan kita orang biasa ni? Jangan kata nak berenang masuk ke dalam laut tu, silap-silap kita ni celup kaki dah. Itu pun kalau celup kaki, tak pun celup jari saja. Ilmu kita dengan tentang Allah ni seolah-olah celup jari je. Tapi kalau para nabi tadi, dia seolah-olah berenang di tepi-tepi laut. Ini nak menunjukkan betapa luasnya ilmu tentang Allah tu, dan itulah pelajaran yang paling tinggi. Tapi dalam kehidupan kita di dunia hari ini, tak ramai orang yang nak belajar ilmu tentang Allah. Kita masing-masing sibuk dengan urusan-urusan keduniaan, termasuklah saya. Baru-baru ini saya ada bersembang dengan satu orang sahabat berbangsa Cina, beragama Buddha. Dia cerita bapa mentua dia. Bapa mentua dia ni tauke kedai gambar. Dia punya tekun dengan keduniaan ni sampaikan dia tu tak ada cuti. Dah tua dah, 70 tahun lebih dah. Tauke kedai gambar, sepanjang tahun memang tak ada cuti. Sabtu Ahad tak cuti. Hari-hari kebesaran tak cuti. Bahkan tahun baru Cina pun, kalau anak-anak dia tak tolong kepung, petang tu dia nak buka lah kedai dia. Itulah hidup dia. Dia punya tekun dengan keduniaan tu. Tahun baru Cina pun dia tak kisah. Sehingga kan bila sampai sahaja setiap kali tahun baru Cina, anak-anak dengan menantu-menantu dia terpaksa berpakat. Kita kena bawa bapa kita ni pergi tempat lain bercuti. Jadi setiap kali tahun baru Cina, mereka ni seolah-olah tak sambut lah pergi bercuti. Pernah bawa bercuti dekat-dekat dalam tanah air kita juga. Bapa tadi kira nak balik je. Akhirnya mereka buat keputusan, setiap kali tahun baru Cina mereka akan bercuti ke luar negara. Bawa bapa dia sekali. Pergilah ke Thailand, Indonesia, Taiwan dan negara-negara lain. Punya nak tarik bapa ni tadi supaya stop lah. Duk cari sangat keduniaan ni. Itu orang Cina, beragama Buddha. Sampai setara itu. Dan kalau kita lihat agama Yahudi setelah terseleweng, orang-orang Yahudi ni setelah agama mereka terseleweng, mereka ni sangat mencintai keduniaan. Begitu mencintai dunia seolah-olah akhirat ni tak ada. Sebab itu orang Yahudi dia nak kuasai dunia. Bagi dia dunia ni dia punya. Segala kekayaan daripada orang-orang lain tu adalah kekayaan mereka. Kalau mereka ambil walaupun secara tak elok pun, dia kira elok. Seolah-olah ambil semula hak mereka walaupun harta orang lain. Jadi orang Yahudi dia ni tumpu keduniaan. Akhirat seolah-olah tak ada.